Assalamualaikum semua. Saya Nurul Hidayah binti Muhammad Azmi alias Muhammad Nazri. Saya dari kelas F7, kumpulan 6. Kumpulan kami telah memilih untuk membuat teks ucapan yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, bersempena dengan Majlis Perasmian Sambutan Hari Kesihatan Sedunia peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan bertema isu stres dalam kalangan masyarakat di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu pada 10 Oktober 2019. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alis Nur Anissa binti Syamsul Bahari dari kelas F7, merupakan grup yang ke-6. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ala Atirah binti Muhammad Nur daripada kumpulan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Rohaizat bin Haji Yun, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Bahagian Perubatan. Yang berbahagia, Datuk Dr. Christopher Lee, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Bahagian Penyelidikan dan Teknikal. Yang berbahagia, Datuk Dr. Cheong Chi Kiong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Bahagian Kesihatan Awam. Yang berusaha, Puan Nur Asilah binti Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Ros merah tumbuh melata, dilihat orang tenanglah raga. Apalah guna hidup berharta jika kesihatan tidak terjaga. Pertama sekali, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapatlah kita hadir bersama-sama bagi menjayakan Majlis Sambutan Hari Kesihatan Sedunia peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu selaku tuan rumah bagi sambutan Hari Kesihatan Sedunia peringkat Wilayah Persekutuan, kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan majlis pada hari ini. Terlebih dahulu, sebelum saya merasmikan majlis pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk memberikan ucapan bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Sedunia. Para hadirin sekalian, Hari Kesihatan Sedunia disambut bagi menyedarkan masyarakat di dunia tentang isu-isu kesihatan global yang khusus. Salah satu isu yang sangat sinonim dengan masyarakat di dunia kini ialah stres atau tekanan emosi yang berlebihan. Sesiapa sahaja di dunia ini akan menghadapi stres, sama ada tekanan di sekolah, tekanan di rumah atau tekanan di tempat kerja. Stres merupakan keadaan seseorang yang mengalami ketidakstabilan fizikal dan mental, dan ianya berkait rapat dengan cara kehidupan kita. Stres muncul disebabkan oleh bebanan yang wujud dalam persekitaran kita. Mental Health Foundation yang bertapak di Scotland melaporkan bahawa terdapat 74% manusia mengalami stres dan tidak tahu cara mengendalikan stres dengan betul. Stres bukan satu perkara yang boleh dianggap remeh oleh masyarakat. Hal ini kerana stres boleh mengakibatkan pelbagai penyakit lain seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung dan lebih teruk lagi, kemurungan yang boleh membawa kepada kematian seseorang. Menurut Dasar Keluarga Negara yang dinyatakan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, keluarga merupakan unit asas sosial yang membekalkan sumber manusia bagi memastikan kesinambungan generasi akan datang.
Punca-punca berlakunya stres dalam keluarga adalah apabila tingkat ekonomi atau kemampuan keluarga tersebut berada di tahap yang tidak stabil. Ahli keluarga akan berasa tertekan apabila kehendak mereka tidak dapat dipenuhi. Selain itu, sikap dan layanan yang ditonjolkan memainkan peranan yang penting dalam menentukan kesihatan mental setiap ahli. Keluarga tidak seharusnya bertikam lidah dalam jangka masa yang lama. Ibu bapa juga tidak sepatutnya bergaduh di hadapan anak-anak mereka kerana perkara tersebut mampu mengganggu perkembangan mental anak-anak. Statistik Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS pada tahun 2017 mendedahkan bahawa terdapat remaja dalam lingkungan usia 13 hingga 17 tahun mengalami kemurungan sebanyak 18.3%, 2 dalam setiap 5 orang dilanda keresahan iaitu sebanyak 39.7%, dan 1 dalam setiap 10 orang mengalami stres iaitu sebanyak 9.6%. Oleh itu, setiap ibu bapa seharusnya merancang untuk mengetahui cara membentuk keluarga dengan betul serta mampu menjadi penghibur untuk anak-anak mereka. Hadirin yang amat saya hormati, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata bahawa perkara yang menjadi buah mulut para penjawat awam maupun penjawat swasta tentang persekitaran di tempat kerja merupakan punca utama berlaku stres dalam kalangan masyarakat. Dalam akhbar berita harian pada Ogos 2018, mantan Menteri Pendidikan iaitu Dr. Mazli Malik mengeluarkan kenyataan bahawa terdapat 4.4% guru iaitu sebanyak 2,123 orang mengalami sikap stres tahap sederhana tinggi pada tahun itu. Kehadiran, bebanan tugas, tidak mendapat penghargaan, kekurangan kemahiran dalam menjalankan tugas dan tidak dilatih untuk menangani stres merupakan antara faktor penyebab stres dalam kalangan guru. Oleh itu, saya menyeru semua pihak untuk mengambil langkah yang proaktif bagi membaiki lompong-lompong dalam pentadbiran dan pengurusan agar emosi setiap pihak dapat dijaga dengan baik. Hal ini kerana guru adalah insan yang kita sebut sebagai jurutera, manusia yang sepatutnya mempunyai emosi yang baik agar pengajaran dan pembelajaran murid dapat berjalan dengan berkesan. Marilah kita memastikan supaya guru-guru tidak menjadi seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus, iaitu guru-guru tersebut mengajar anak muridnya dalam mengawal emosi, namun guru itu sendiri tidak pandai dalam mengawal emosi sebenarnya. Tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita seharusnya cakna tentang perkembangan emosi kita kerana emosi yang terganggu akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang lain. Seperti dalam akhbar Sinar Harian pada April 2019, iaitu stres akan menyebabkan kita hilang fokus dalam pekerjaan. Selain itu, insomnia iaitu kesukaran untuk tidur, sakit kepala, penyakit jantung dan menyebabkan sistem penghadaman kita terganggu, terutamanya bagi kaum wanita. Selain itu, stres yang melampau juga boleh mendorong seseorang itu untuk membunuh diri disebabkan oleh tekanan perasaan yang berterusan sehingga menyebabkan mereka tidak mampu lagi untuk mengawalnya. Justru itu, jelaslah bahawa stres merupakan salah satu daripada masalah yang perlu diberi perhatian kerana stres yang terlalu tinggi akan memberikan kesan negatif kepada kesihatan dan pencapaian seseorang walau dalam apa jua bidang yang diceburinya. Terdapat pelbagai langkah yang boleh dilakukan untuk menangani masalah stres seperti sentiasa bertenang, mengamalkan sikap positif dalam diri, berkongsi perasaan dan masalah dengan seseorang, bersenam dan berjumpa kaunselor. Saya yakin bahawa semua individu dapat membuat perubahan demi kesihatan diri masing-masing. Oleh itu, saya berharap supaya perkara yang saya kongsikan pada hari ini dapat diterima dan seterusnya dapat membantu masyarakat untuk menguruskan tekanan emosi atau stres dengan lebih baik. Saya juga berharap agar perkara ini dapat disebarkan kepada orang ramai supaya kita dapat bersama-sama membendung masalah stres
yang berlaku dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Sesungguhnya, bukan berat badan yang menjadikan kita tertekan, tetapi lemahnya kita terhadap diri kita sendiri. Ingatlah, seseorang itu boleh mengalami pahit getira hidupnya, tetapi dia tidak boleh kehilangan impiannya. Saya ingin menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi, kecil-kecil si cili api, terkena sedikit, pedihlah mata. Jangan lemah, teruslah bermimpi, nescaya impian menjadi nyata. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan syabas kepada pihak majlis kerana telah berjaya mengadakan sambutan yang gilang gemilang seperti ini. Saya sesungguhnya amat berbangga dan berbesar hati kerana berkesempatan untuk menghadiri sambutan yang dapat memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Apalah guna harta yang banyak jika badan tidak berdaya untuk menggunakannya? Justru itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Sambutan Hari Kesihatan Sedunia peringkat Wilayah Persekutuan bagi tahun 2019. Saya akhiri ucapan saya pada hari ini dengan serangkap pantun yang berbunyi, tajam taji si ayam jantan, bersabung dengan si ayam serama. Teruslah bersenam, jaga kesihatan. Ingatlah badan, nak hidup lama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.